dan kemungkinan pada fasa mid game hingga fasa late game, Netherrealm daripada Warlord ni mungkin akan digunakan sebaik mungkin oleh SMG. Mas, game yang kedua, mampukah SMG bangkit ataupun Homeboyz meneruskan momentum beliau? 100% untuk SMG, mereka mampu untuk bangkit sebab daripada lawanan pertama kita dah boleh judge bagaimana mereka berikan saingan sebab mereka menang bukan, untuk Homeboyz sendiri menang bukan satu perlawanan yang cukup mudah dan bangkit itu tak semestinya membuahkan hasil kemenangan. Dan kita lihat bagaimana dengan corak permainan untuk SMG juga pada perlawanan yang kedua ini, adakah berubah sebabkan Stormy dah dapatkan hero keselesaan beliau. Saya setuju apa dikatakan oleh Mas. Jadi ayo kita bersama para caster kita untuk memulakan game kita yang kedua. Ya, satu mata yang berharga untuk membina momentum telah pun berjaya untuk dikumpul oleh pasukan Homeboyz, tapi perjalanan belum lagi berakhir, masih lagi panjang untuk tim SMG. Mentality perlu dikuatkan. Selagi belum kalah, selagi itu kita berlawan. Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan kedua tim SMG berhadapan Homeboyz. Perlawanan yang cukup penting menentukan adakah pasukan Homeboyz akan meneruskan momentum mereka di Grand Final ini ataupun pasukan SMG akhirnya akan menemui rentak kemenangan mereka. Sekarang ini di bahagian bawah, tekanan yang cukup tinggi diberikan kepada semua. Di bahagian EXP masih lagi ditarik oleh Warlord, tetapi ada di Stormy untuk memberikan bantuan, masih lagi dalam keadaan yang selamat. Saya nak lontarkan balik sebenarnya soalan kepada Karakuri. Kalau pasukan Homeboyz tak boleh menang daripada sudut early game, maksudnya Chibi tak dapatkan kutipan kill pada saat-saat awal, mereka adakah dalam keadaan yang cukup sukar untuk mendapatkan momentum perlawanan? Sebenarnya, untuk game kedua ini, ini mungkin tak akan berlaku. Sebab untuk pasukan Homeboyz, kekuatan mereka pada fasa early game ni sebenarnya sangat-sangat tinggi. Dan inilah menyebabkan kenapa mereka bergerak lebih agresif lagi. Flicker diguna pakai oleh Miko demi melarikan diri, satu ancaman yang baik daripada pihak Homeboyz. Ya, ini ancaman awal. Kalau berdasarkan daripada sudut pemilihan hero untuk kedua-dua pasukan, saya rasa macam balance bagi pendapat saya untuk early game. Tapi kalau pendapat awak sendiri, Karakuri, siapa yang boleh sebenarnya kontes dan menang dekat turtle yang pertama? Dekat turtle yang pertama, saya rasa kelebihan yang cukup besar kepada pasukan Homeboyz. Tetapi kita juga kena lihat bagaimanakah tugas dan desk job yang akan dilakukan oleh semua oleh Miko untuk memberikan ruang kepada pasukannya, kepada Saksa untuk mendapatkan activation yang cantik. Tapi Rizal paksa melarikan diri, Flicker sekali lagi diguna pakai, satu gerakan nyambit daripada Miko bersama dengan Sasa di bahagian atas. Saya cuma nak letak je kat sini, iaitu lapu-lapu yang digunakan pakai oleh Smooth, menyeramkan. So bukan mudah sebenarnya untuk Chibi, seperti mana kita tahu Retribution King dapatkan turtle ini. Yap, Chibi level 5 sekarang ni. Saksa level 4 agak berbahaya kalau dia nak pergi ke terus kontes. Mereka perlukan saingan, mereka perlukan permulaan yang baik ketika berada berhadapan dengan pasukan Homeboyz pada masa ini. Tangkapannya kemas ke atas zone tapi akan melarikan diri tanpa sebarang masalah. Stormy dah ada decimation di tangan beliau. Warlock juga telah tiba, hentakan daripada zone membenarkan Chibi untuk mendapatkan turtle yang pertama, tetapi Netherrealm yang telah dibuka zone telah dikemukakan terlebih dahulu. Small juga akan tumpah di dalam medan perlawanan Miko. Masih lagi ada bouncing ball, ditarik semula ke bahagian belakang. Tiada flicker untuk Miko. Maknanya Chibi dapat double kill. Double kill diberikan kepada Chibi buat masa ini. Momentum yang kita bincangkan, Martis berjaya untuk mendapatkan kill level 6. Manakala Saksa baru saja mendapatkan level 5. Jadi kat situ kita boleh lihat bagaimana beratus farming berpihak kepada pasukan Homeboyz. Dan bagaimana cara sebenarnya pasukan SMG kalau mereka tak boleh menang dekat turtle, adakah mereka perlu fokus kat lane ataupun sebenarnya mereka kena juga kontes turtle? mereka kena juga. Sebab sekurang-kurangnya cuba untuk memperlahankan snowball effect daripada pasukan Homeboyz. Kita dah bincang, Homeboyz kelima-lima ahli pasukan mereka mempunyai kekuatan yang sangat tinggi pada fasa early game. Kalau dibiarkan begitu sahaja, ya, mulanya hanyalah rintisan air hujan saja, tapi ianya akan menjadi ombak yang terlalu kuat bagi pasukan SMG. Jadi, untuk pasukan SMG seperti yang kita bincangkan, Smooth dan juga Stormy perlu memberikan tekanan lebih besar lagi di dalam sesuatu team fight. Sekarang ini SMG kena main dengan pasif ataupun mereka kena main agresif juga, match up balik dengan kemarahan Homeboyz ketika ini. Saya rasakan sebenarnya pasukan SMG dia cuba untuk bermain agresif, tapi disebabkan trade HP Stormy nyawa sangat rendah, jadi dia perlu balik dulu, dia perlu bertenang. Tapi buat masa sekarang ni, kalau SMG nak teruskan team fight mereka pun boleh. Way of the Dragon ke atas Stormy terus saja dilenyapkan. Netherrealm akan memberikan nyawa yang kedua untuk pasukan Homeboyz meneruskan perjuangan mereka. Miko telah dikorbankan, Saksa menjadi target yang ketiga, masa ketiga, tetapi dash daripada beliau akan melarikan diri. Tapi Warlord flicker daripada
nyawa saksa. Inilah sebab kenapa Angela tak dipandang memberikan fokus lebih lagi kepada Faramis, membenarkan beliau untuk bermain dengan cukup agresif. Dan sekarang ini semua cuba untuk memberikan tekanan. Ayo berdansa semua, katakan Bravest Fighter digunakan pakai. Zon akan dikejar tetapi Zon cukup licik, cukup lincah. Now you see me, now you don't. Riak wajah yang sangat tenang daripada pasukan Homeboys sebentar tadi. Tim SMG. Adakah ini kesilapan disebabkan Stormy jarang untuk kita saksikan. Dia menggunakan Valentina tapi dia tak boleh dapatkan kill seawal minit yang ketiga. Tapi sekarang dah masuk kepada hampir 5 minit Karakuri. Ya, kita kena faham. Tapi sebelum itu, Nico memulakan serangan yang beliau sempat telah dikemukakan permulaan yang baik untuk tim SMG, tetapi Chibi masih lagi kekal fokus dengan Turtle Mania beliau. Warlord masih lagi memegang Netherrealm yang tidak akan digunakan kerana tiada cooldown yang dimiliki ke atas ultimate tersebut SMG. Walaupun kehilangan Turtle tapi bangkit semula dengan kutipan kill dan pencurian purple buff di atas tangan Chibi sebentar tadi. Miko, Bang Simbol masih lagi bergerak, cubaan melakukan gerak geri mereka, tetapi SMG sedar mereka kena dapatkan farming terlebih dahulu buat legenda mereka iaitu Sasa. impact daripada Smurf, impact daripada Stormy mulai dirasai, mulai membantu pasukan SMG di dalam team fight, dan saya percaya itu telah pun menjawab soalan anda sebentar tadi, Syamilo. Manakala kita juga dapat melihat Sasa, walaupun pada minit yang awal ini dah pun mula untuk menyertai team fight, dan ini sedikit sebanyak menambahkan damage yang mereka sememangnya kurang pada awal ini. Itu memang trademark sebenarnya untuk pasukan tim SMG bermain dengan agresif seperti yang dikatakan sebentar tadi. Mereka akan dapatkan kill demi kill terlebih dahulu supaya Stormy mampu untuk keluarkan damage yang besar. Kalau disiapkan Divine Cliff, ini akan menjadi sangat berbahaya sebenarnya untuk pasukan Homeboys. Dan sekarang ni Sasa ditekan dekat bahagian atas. Adakah pasukan SMG perlu berikan perlindungan? Warlord sekarang ini akan cuba ditarik, tapi Miko terpaksa menggunakan flicker dan juga Netherrealm yang baru saja dicuri oleh Stormy. Juga telah dibazirkan ketika ini. Tepat, bebas untuk memberikan tekanan di bahagian atas. Sasa terpaksa ditugaskan untuk memberikan halangan. Namun begitu, Homeboys juga memberikan tekanan di bahagian tengah, di bahagian bawah. Ini menunjukkan Homeboys telah pun mempunyai kawalan map dengan lebih baik lagi disebabkan dua menara milik pasukan SMG berjaya dilenyapkan. Bagi pendapat awak sebenarnya, Adin, adakah walaupun Sasa tak diganggu sekarang ni 1-0-1, dia masih lagi dapatkan farm, awak rasa dia patut join team fight ataupun dia paksa untuk melakukan laning yang lain? Kena dapatkan itemization terlebih dahulu. Power spike sangat-sangat penting untuk mana-mana pengguna cloud ketika ini. Seperti mana yang kita tahu, dah di-nerfkan, tetapi kalau dah ada power spike, at least boleh juga join team fight dengan basic attack. Beliau pun akan memberikan kesakitan pada waktunya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Adin. Cloud yang dulu bukanlah cloud yang sekarang. Masih lagi memerlukan item lebih banyak lagi untuk memberikan impact. Tapi sekarang ini, Turtle yang terakhir berjaya dapatkan HB. Ya, bagaimana mereka terus fall apart ke atas Saksa. SMG akan melarikan diri mereka terlebih dahulu. Bersurailah mesyuarat di kawasan Turtle itu. 3 sepenuhnya dimiliki oleh Homeboys. Bermakna TikTok moment daripada Zon, tarikan daripada Warlord. Zon dan juga Warlord sebentar tadi berganding bahu berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Miko, dan turret pertama di bahagian tengah ini hampir sahaja ditumbangkan. Namun SMG masih lagi mendirikan benteng pertahanan yang cukup kemas. Namun minion wave yang seterusnya membenarkan Ryzel mendapatkan turret tersebut. 5,000 minit permainan baru sahaja 8. Adakah ini sebenarnya game over untuk tim SMG? Kalau kita nak katakan game over, ianya terletak kepada tangan pasukan SMG tersedia. Adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan ataupun tidak? Sebab kena ingat, Cloud walaupun di-nerf di pada fasa late game, masih lagi akan menjadi mimpi ngeri kalau tak dijaga rapi. Ya, adanya Zon, adanya Way of Dragon, tetapi Sasa juga mempunyai Purify. Bukanlah target yang mudah. Zon, one by one dulu. So, sebab tak ada rakan-rakan dekat bahagian belakang yang dekat, jadi dia biarkan saja. Dia nak menunjukkan Sasa, berhati-hati, saya masih lagi berada di kawasan ini. Gerakan yang agresif saya rasa sebenarnya boleh dilakukan oleh pasukan Homeboys sebabkan mereka punya total domination, saya boleh katakan, untuk pasukan SMG melakukan reaksi serangan balas yang di mana tim SMG sekarang ni mereka terpaksa berundur dan terus saja berundur melepaskan turret kepada pasukan Homeboys. Kalau terus begini sebenarnya sangat-sangat berbahaya untuk mereka. Adakah mereka perlu sebenarnya memberikan saingan dekat lot yang pertama ataupun mereka just defend je dulu sebab baru lot yang pertama?
Saya rasa ia juga bergantung apakah respon yang mereka nak lakukan terlebih dahulu. Apakah yang ingin dilakukan mereka? Adakah ingin memberikan fokus kepada teamfight? Adakah ingin memberikan fokus lebih lagi kepada objektif? Buat sekarang ini, adakah mereka merasakan mereka perlu mendapatkan kill terlebih dahulu? Sangat sukar sebenarnya nak menjawab soalan tersebut sebab there's no definite answer kepada jawapan itu. Sangat-sangat subjektif sebab kalau mereka contest sekalipun, again, satu kesilapan yang besar, perkara itu akan memakan diri mereka. Jadi oleh kerana itu mereka biarkan sahaja Homeboyz dapatkan lock ini sebab again terlampau jauh lead yang Homeboyz ada. Lebih selamat untuk mereka lakukan high ground defense mereka sahaja. Yep. High ground defense yang mereka boleh keluarkan pun sebagai tempat saya sebenarnya tidak mencukupi yang akan menyebabkan sebenarnya dalam bahaya. Tapi Zon, Tyrant Rage yang tidak terkena sasarannya. Rage yang dirasai oleh Miko memakan diri beliau dan sekarang ini SMG kena bertahan tanpa Tyrant Rage itu. Tapi pasukan Homeboyz juga perlu bersabar, perlu berdisiplin disebabkan Holy Defense. Di inhibitor turret, pasukan SMG masih lagi boleh melakukan pertahanan dekat sini. Jadi mungkin perlu menantikan minion wave yang kedua untuk melakukan serangan yang sebenar. Alright, tarik nafas yang panjang kerana triple magic cooldown daripada Zon. Saksa telah dikorbankan. NetherRealm akan memberikan peluang seterusnya. Double kill untuk Ryzel. Inhibitor turret akan dimusnahkan. Lan masih lagi memiliki 10,000 nyawa. Lihatlah damage tersebut begitu besar. Sasa merupakan triple kill. Crystal akan dicari. Wipeout akan dicari. Maniac diberikan oleh pasukan Homeboyz. Ryzel menunjukkan gameplay yang cukup cantik.